Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menekuni ataupun kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala serta kita cuba mengkaji ataupun kita mendengar tafsir daripada ayat surah Ad-Duha yang telah saya bicarakan pada minggu sebelum ini. Pada hari ini insya-Allah saya akan menghuraikan bermula daripada ayat 6 sehingga ayat yang ke-11 daripada surah Ad-Duha, surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya telah ceritakan sebab-sebab penurunan surah ini. Antaranya ialah bagaimana kaum musyrikin Mekah telah mengejek Nabi ataupun telah mengatakan sesuatu kepada Nabi bahawasanya Allah SWT telah melupakan Nabi kerana wahyu tidak turun antara beberapa waktu. Kemudian Allah Ta'ala turunkan surah ini sebagai memberi khabar gembira lah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah, ayat yang ke-6, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Fa'awa. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang yatim. Ketika kecilnya baginda telah kehilangan bapanya semenjak dalam kandungan lagi. Kemudian ibunya telah meninggal dunia ketika Nabi kita berusia 6 tahun. Tapi Allah Ta'ala memberitahu di sini fa'awa. Allah Ta'ala lah yang melindungi Nabi kita. Allah Ta'ala pelihara Nabi selepas daripada ibunya meninggal. Datuknya Abdul Muttalib telah memelihara, telah menjaga Nabi. Kemudian bila datuknya meninggal dunia, urusan penjagaan Nabi telah diserahkan kepada bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Ini nak menerangkan kepada kita bahawa bagaimana Allah Ta'ala telah menjaga, memelihara Nabi. Fa'awa maksudnya melindungi Nabi. Melindungi Nabi daripada sesuatu yang buruk lah. Kalau kita kata anak yatim, anak yatim ni perlu dilindungi. Maknanya hakikat sebenarnya ialah kalau kita lihat Allah Ta'ala lah yang melindungi junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi sedar bahawasanya beliau baginda semasa kecil seorang yang yatim, tetapi baginda dapat membesar, dapat hidup, dapat meneruskan kehidupan sehinggalah dewasa, walaupun baginda dipelihara oleh bapa saudaranya, dipelihara oleh neneknya, tetapi hakikat sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa taala lah yang memelihara Nabi. Sebab itu tidak ada huruf ka di situ. Fa'awa tu menunjukkan bahawa ini kepada orang lain juga. Ayat ini ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ayatnya lebih luas lagi. Kalau anak-anak yatim tu memang Allah Ta'ala lah yang memelihara mereka. Allah Ta'ala lah yang memelihara mereka daripada sebarang keburukan. Walaupun mereka dijaga oleh orang yang bertanggungjawab ataupun orang yang telah diberikan amanah, tapi hakikat sebenarnya ialah Allah Ta'ala yang menjaga mereka.
Kemudian ayat yang seterusnya, wa wajadaka dhallan fahada, dan kamu telah mendapati kamu seorang yang dolan, kalau ikut dalam bahasa kamusnya, dal ni sesat lah. Macam surah Al-Fatihah, waladdallin, dan golongan-golongan orang yang sesat. Fahada, dan Allah Ta'ala memberi petunjuk. Ini menunjukkan yang pertama tadi, Nabi dalam keadaan yatim, Allah Ta'ala yang melindungi Nabi. Kemudian Allah Ta'ala beritahu Nabi dalam keadaan sesat. Bukan sesat, maksud di sini ialah dalam keadaan masih belum menerima wahyu, begitu. Walaupun maknanya Nabi ni, Nabi tak sesat, sebab Nabi kita ni semenjak kecil lagi dia pelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada menyembah berhala, mengikut amalan-amalan syirik yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Tapi sebenarnya di sini dal ni iaitu maksudnya Nabi dalam keadaan masih tercari-cari, bila Allah Ta'ala fahada, memberi petunjuk, memberi hidayah, maka begitu barulah Nabi mengasingkan diri. Nabi telah berkhulwat ataupun beribadah di Gua Hira. Ini menunjukkan bahawasanya Nabi ini Allah Ta'ala yang memberi petunjuk kepada Nabi. Allah Ta'ala yang memberi hidayah kepada Nabi. Sebab tu kalau dalam pengertian yang lebih luas, orang yang kita ni selalu kena mohon hidayah daripada Allah. Kita kena selalu memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar kita tidak bingung, kita tidak sesat, kita tidak keruan, kita tak tahu tenggelam punca, kita serabut, maka kita memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang berhak memberi petunjuk kepada kita. Walaupun ayat ini kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tapi hakikatnya makna yang lebih luas ialah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mereka yang sesat, mereka yang bingung, mereka yang masih tercari-cari, kita kena ajar mereka, kita ajarkan mereka. Kalau Nabi terima apa? Ayat yang pertama kan, Iqra, ayat Al-Quran, akidah, berkaitan dengan perkara akidah, mengenal Tuhan, ma'rifatullah. Begitu juga dengan kita, dengan umat Nabi Muhammad SAW, dia ajar mereka dengan akidah yang mantap, supaya mereka dapat menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ayat seterusnya, ayat yang ke-8. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan Allah Ta'ala dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kurang, ailan ataupun miskin, orang yang kurang, miskin. Fa'aghna, maka Allah Ta'ala yang mencukupkan ataupun mengayakan, ataupun mencukupkan. Fa'aghna, ghani, maknanya kaya kan. Allah Ta'ala yang mencukupkan Nabi Muhammad SAW daripada seorang yang kurang, ataupun dari segi harta lah, ataupun seorang yang miskin, maka Allah Ta'ala yang mencukupkan bagi Nabi SAW. Ada setengah pendapat ulama mengatakan mungkin dengan sebab Nabi SAW ni dia telah bekerja, dia dapat harta, begitulah. Mungkin dengan sebab dia bertemu jodoh dengan isteri baginda, iaitu Khadijah binti Khuwailid kan, isteri baginda. Maka baginda telah ada sedikit peningkatan dari segi ekonomi lah, begitulah. Macam kita lah, kita pun sama juga kan, kalau kita berkahwin, ada orang takut kahwin kan, tapi bila kahwin, insya-Allah Allah Ta'ala akan mencukupkan lagi. Kadang kalau ada orang tak kahwin, dia takut, kalau kahwin nanti duit aku habis nanti. Hakikat sebenarnya bila dia kahwin, tengok rezeki dia lagi bertambah kan. Kalau dia anak ramai, mesti dia beli kereta besar, contohlah, dia terpaksa membeli kereta yang besar. Allah Ta'ala yang mencukupkan, bukan kita tak ada apa. Semua datang daripada Allah SWT. Ini ayat-ayat, 3 ayat ni menerangkan kepada Nabi beberapa nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi. Pertama, Nabi dalam keadaan yatim.
Allah Ta'ala memelihara Nabi, melindungi Nabi. Yang kedua, Nabi dalam keadaan kebingungan ataupun dalam keadaan masih belum menerima wahyu, Allah Ta'ala beri petunjuk, beri wahyu kepada Nabi. Yang ketiga, Allah Ta'ala kata Nabi ni dalam keadaan miskin, Allah Ta'ala bagi, cukupkan Nabi dengan harta, dengan sesuatu lah, dengan mencukupkan Nabi supaya tidak meminta-minta lah. Maknanya fa'arna ni mencukupkan. Orang yang cukup dia takkan minta kepada orang lain lah. Jadi yang seterusnya ialah menerangkan lagi kepada Nabi. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ini suruhan kepada Nabi supaya yang ayat yang ke-9 ini, maka terhadap anak yatim lagi, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Jangan kita buat tak tahu ataupun buat tak endah, ataupun kita macam tak peduli kepada anak yatim. Allah Ta'ala pesan kepada Nabi supaya ambil, jangan kita buat tidak peduli. Pada hari ini nak pesan juga kepada kita lah supaya kita tidak mengabaikan anak yatim, kerana Nabi Muhammad SAW ini baginda juga dilahirkan, dibesarkan dalam keadaan seorang yang yatim. Jadi Nabi, Allah Ta'ala pesan kepada Nabi, kepada anak yatim, jangan kamu pulaukan, jangan kamu buat endah tak endah, kamu buat tak tahu sahaja. Mungkin kalau kita terjumpa anak yatim, maka kita usaplah rambut mereka, ataupun kita sedekahlah duit kepada mereka, kerana mereka, anak yatim ni sangat dekat dengan Nabi, sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang seterusnya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ini ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, as-sa'ila ni orang yang meminta. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Janganlah engkau mengherdiknya. Jangan engkau kadang orang meminta kan, tidak kira lah, kadang ada orang meminta harta, minta duit, minta pertolongan, minta bantuan, ataupun minta ilmu, tanya sesuatu. Kalau macam cikgu contohnya, cikgu mengajar, kadang-kadang ditanya oleh anak muridnya, jadi dia jawab dengan cara yang kasar. Contohnya dia herdik pula, takkan tak tahu, dah ajar dah banyak kali dah, contohlah kan. Tapi masa tak boleh buat begitu, sebab dia, seseorang itu telah meminta, tak semestinya minta duit. Tambahlah orang minta duit, lagilah kita tidak boleh mengasarinya ataupun kita mengherdik mereka kan. Ataupun seorang yang minta ilmu, yang saya beritahu tadilah, macam ustaz-ustaz yang mengajar, kadang-kadang ada yang bertanya soalan walaupun soalan tu kadang-kadang kita kata macam selalu dah, soalan tu selalu sudah ditanya, tetapi kita tidak boleh mengherdiknya. Kita tak boleh kata sesuatu yang boleh menyakiti hatinya, supaya kita kata apa soalan tu selalu dah, takkan tak tahu lagi soalan tu. Tapi sebab dia tanya, tentulah dia tidak faham. Ataupun orang yang meminta bantuan, pertolongan, macam-macam lah. Dalam keadaan kita sekarang ni, kalau kita tengok dalam tempat kita ni, dalam keadaan ekonomi kita yang agak teruk, ada orang yang dibuang kerja, ada orang yang gajinya dikurangkan, di separuh gaji sebagainya, maka mereka perlukan kepada bantuan. Maka kita tidak boleh mengherdik mereka, kita tidak boleh mengherdik mereka. Sebab tu dalam ni ayat ni kata fala tanhar. Tanhar tu daripada perkataan naharo ni sungai. Sungai ni maknanya air yang laju lah. Air kan, kuasa air macam mana kan, macam yang berlaku di negeri Kedah tu, air, kepala air yang agak laju, macam mana, maknanya kalau kena hati dia, air yang laju kena, jadi dia akan melekat, akan rasa dalam hati dia sesuatu yang sangat terkesan dalam
dalam hati mereka. Sebab tu Allah Ta'ala pesan kepada Nabi supaya orang yang meminta-minta ni, orang ni sama ada dia minta duit ke, sama ada dia minta pertolongan ke, sama ada dia minta ilmu ke, maka kita jangan herdik mereka. Jangan herdik mereka. Tambahlah ni orang lain kan, tambahlah dengan anak sendiri, lagilah kita tidak boleh herdik mereka, kita tidak boleh membenci kepada mereka. Ini pesanan daripada Allah. Dan ayat yang terakhir daripada surah Ad-Duha ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur, ataupun hendaklah engkau sebutkan, hendaklah engkau menyebutnya, ataupun hendaklah engkau sebutkan. Maknanya nikmat Tuhan kepada kita ni banyak. Nikmat Tuhan ini banyak yang Allah Ta'ala beri kepada kita, pelbagai lah, daripada kita bangun tidur sehinggalah kita tidur kembali dalam satu hari. Tapi menurut sebahagian ulama kata antara nikmat yang diberitahu kepada Nabi lah, nikmat ni lah 3 nikmat yang Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-8 tadi kan. Pertama, nikmat Nabi ni seorang yang yatim. Kemudian Allah Ta'ala memelihara, melindungi Nabi. Itu dah satu nikmat juga. Allah Ta'ala pelihara Nabi daripada terserah kepada orang yang tidak sepatutnya kan. Kemudian nikmat Nabi dalam keadaan masih tercari-cari, Allah Ta'ala beri petunjuk kepada Nabi. Allah Ta'ala arahkan, campakkan dalam hati Nabi supaya dia pergi bersembunyi, atau bukan bersembunyi lah, bersembunyi, berkhalwat, beribadah di gua Hira. Itu pun satu nikmat juga. Kalau kita pun kalau Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita, hidayah kepada kita, maka itu satu nikmat. Macam kita nak bangun pagi, Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita, kita mudah bangun. Itu satu nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi dalam keadaan miskin, wa wajadaka ailan fa'aghna, Allah Ta'ala cukupkan. Ini pun lagi nikmat yang besar. Maknanya kita kena sebut, kita kena bersyukur dengan nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada kita. Berbagai nikmat lah. Mungkin dulu kita seorang yang daripada yang tak ada apa-apa kan? Kalau kita ingat balik bagaimana kita daripada kecil kita tak ada apa-apa pun. Kita tak ada apa-apa, kita ni contohnya berasal daripada kampung, daripada golongan petani contohnya, sehingga kita dapat Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita, kita dapat belajar, kita dihantar ke sekolah, kita berjaya, kita boleh masuk universiti contohnya. Kemudian daripada kita tidak pernah ada kereta, sekarang mungkin kita ada kereta sampai 2 biji, 2 buah kereta kan. Itu semua nikmat Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala yang mencukupkan nikmat bagi kita. Maka apa lagi yang kita perlu buat, melainkan kita perlulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat tersebut kita sampaikan pula kepada orang lain. Kita bagi orang yang datang meminta pula, maknanya kalau kita ada anak yatim, kita jangan endahkan mereka. Orang yang datang minta bantuan pula dengan kita jangan herdik mereka. Sebab semua tu nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya Nabi sedar bahawasanya segala nikmat tersebut, nikmat baginda telah terima tu ialah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya jangan ada orang minta bantuan, jangan herdik, jangan kita hina mereka, jangan kita cakap sesuatu yang boleh tanhar, yang boleh menyentuh hati mereka. Ini sesuatu yang dilarang oleh kepada Nabi. Dan nikmat tersebut disebut-sebutkan. Inilah beberapa ayat yang 6 ayat yang kita bicarakan pada hari ini berkaitan dengan ayat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang kita boleh mengambil manfaat daripada ayat-ayat ini. Semoga kita semua dapat mengamalkan ayat ini dalam kehidupan
kita seharian dan kita dapat sampaikan kepada kaum keluarga kita, sahabat-sahabat kita di luar sana lah. Jadi sekian saja kuliah takmir saya pada hari ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.